Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak didik yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian? Semoga semuanya berada keadaan sihat sejahtera dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini Ustazah akan berkongsi tentang nota istilah pendidikan Islam dalam bidang fiqh untuk tingkatan 5. Jadi kalau kita selalu dengar, selalu kita perhatikan, kita ulang kaji, insya-Allah kita akan boleh mengingat fakta-fakta yang diketengahkan insya-Allah ya. Solat sunat istikharah. Solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan pilihan bagi sesuatu perkara. Solat sunat tasbih. Solat sunat khusus yang mengandungi bacaan tasbih sebanyak 300 kali pada keseluruhan solat. Perkahwinan. Akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut hukum syarak. Suami, lelaki yang dikahwini oleh seseorang perempuan. Isteri, perempuan yang dikahwini oleh seseorang lelaki. Wali, orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan. Saksi, orang yang menyaksikan dan boleh mengesahkan akad nikah. Akad nikah sirah dimulakan dengan ijab. Ijab ialah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Kabul ialah lafaz yang diucapkan oleh bakal suami atau wakilnya. Merisik, proses sebelum meminang untuk mengenal pasti status bakal isteri. Meminang, lamaran seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan calon isteri menurut uruf setempat. Uruf bermaksud adat kebiasaan dalam masyarakat. Mahar, pemberian yang bernilai atau berfaedah wajib diberikan oleh suami kepada isterinya dengan sebab akad nikah. Walimatul urus, kenduri yang diadakan sempena perkahwinan. Talak, pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak yang jelas atau kiasan. Fasakh, pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Khulu', pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Li'an, lafaz sumpah suami apabila menuduh isterinya berzina tanpa ada 4 orang saksi atau menafikan nasab. Iddah, tempoh masa yang perlu dilalui oleh seorang isteri selepas pembubaran perkahwinan atau selepas kematian suami. Rujuk, hak suami untuk menyambung kembali ikatan perkahwinan dengan isteri
yang diceraikannya dalam tempoh iddah. Nusyuz, keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Poligami, amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu masa. Hadanah, penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri. Anak angkat, anak orang lain yang dipelihara seperti anggota keluarga sendiri tetapi tidak mempunyai hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak. Wasiat, ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematiannya menurut hukum syarak. Faraid, pembahagian harta seseorang Islam yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Ashabul furud, waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Asabah, waris yang menerima harta pusaka selepas dibahagikan kepada ashabul furud. Jenayah, kesalahan-kesalahan yang dinyatakan hukumannya dalam Al-Quran, As-Sunnah dan sebahagiannya daripada mahkamah. Hudud, hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Minum arak, iaitu meminum sebarang bahan yang memabukkan sama ada dinamakan arak atau tidak, banyak atau sedikit. Mencuri, mengambil harta orang lain secara tersembunyi, iaitu tanpa kerelaannya dengan tujuan memilikinya. Qazaf, tuduhan zina atau penafian nasab terhadap orang yang baik akhlaknya. Zina, melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan. Merompak, melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan untuk merampas harta, membunuh atau menakutkan orang awam secara terbuka. Qisas, hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ta'zir, hukuman kesiksaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebaliknya diputuskan oleh mahkamah. Sekian perkongsian untuk kali ini. Semoga anda semua cemerlang dalam peperiksaan SPM. Sekiranya bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini. Sehingga berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.